Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak perkenalkan kepada anda satu set alarm rumah yang murah tapi efisien. Dia dah datang dengan motion sensor, dia dah datang dengan door sensor. Katakan pada waktu malam ada orang buka pintu rumah anda, then siren dia akan berbunyi. Ataupun ada pergerakan yang tak diketahui dalam rumah anda, anda akan dapat SMS ataupun notification dekat smartphone anda. Saya ada buat survey lah, berapa kos pemasangan sistem alarm rumah ni. Ada yang cecah RM1,000, RM2,000 Malaysia, but yang ni dalam kotak ni, semua benda dalam kotak ni hanya RM419 Malaysia. Nanti saya cerita dengan lebih detail tentang set alarm rumah ni. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dekat channel YouTube Mona Lisa ni kami publish video hari-hari. That's why anda kena tekan butang subscribe dan juga button notification yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, ini produk yang saya maksudkan, Daytech Full Touch Smart Alarm System. Saya percaya ini adalah OEM produk. Maksudnya dia tak ada satu spesifik brand. Macam contoh Asus ke Acer ke, tak ada. Even Daytech ni adalah nama kedai yang saya beli dekat Shopee, and mereka berani bagi kepada kita 1 tahun warranty. So sepatutnya dari segi after sale service tu kita tak perlu nak risau sangat. Dekat kotak ni dia ada tunjuk dia punya produk tu macam mana. Kemudian dekat atas dia ada tunjuk yang ini support Wi-Fi dan juga GSM telco kita. Dekat bahagian bawah ada dia punya access point, dia punya UI simple, all touch screen. Lepas tu ada internet time, ada RFID dan juga dia support mobile apps. Saya dah keluarkan semua benda sebab saya dah guna benda ni. Even saya beli dia 3-4 bulan yang lepas. Saya tak ingat untuk review langsung. Hari ni baru saya macam ada lupa nak review, so saya pun ambil untuk review. Okey, jom kita tengok apa yang kita dapat bila kita beli benda Allah ni. First kali kita akan dapat ni, dia punya touch screen control panel, yang mana dekat sini ada speaker, lepas tu ada SOS button, dan dekat sini ada RFID punya sensor, dan dia punya interface dekat sini lah. Katanya dia pakai IPS panel dengan 4.3 inci, tapi kalau tengok dari bahagian tepi ni saya tak rasa lah dia pakai IPS panel, but it's okay sebab kita bukan nak tengok sangat benda ni. Benda ni akan mati macam anda perasan, benda dia punya skrin ni akan turn off bila mana kita tak guna dia. Lepas tu dekat bahagian belakang ni anda boleh nampak saya ada cucuk micro USB kabel untuk dia punya power. Dia ada bagi kepada kita satu kabel yang pendek. Itu yang bagi saya, kita kena cari kabel yang panjang sikit kalau kita nak letak tempat yang tinggi dan sebagainya. Lepas tu dekat sini ada audio jack untuk kita sambung siren dia nanti, dan dekat sini kita boleh masukkan SIM card lah. Untuk case saya tak pakai SIM card, saya connect direct ke saya punya Wi-Fi. Lepas tu kita akan dapat ini dia. Ini adalah motion sensor, 2 biji mereka bagi kepada kita. Satu lagi ada dekat luar bilik saya. Lepas tu dia bagi kepada kita ini dia. Ini adalah wireless door sensor. Dia bagi 5 biji kepada kita, but of course kita boleh beli tambahan kalau kita nak. Bila mana dua benda ni berpisah, maka kita punya sistem ni akan detect ada benda yang tak elok ke berlaku ataupun ada orang masuk rumah kita, so alarm dia akan berbunyi lah. Dan kita letak dulu tepi, and of course dua benda Allah ni ada bateri dalam dia. Dia pakai bateri CMOS, yang mana bateri CMOS anda pun tahu boleh cari dengan sangat murah dekat Mr. DIY ataupun Shopee. Dekat Shopee tu saya jumpa RM12 untuk 5 biji macam tu. Lepas tu kan dia bagi kepada kita satu alarm. Ini dia alarm ataupun siren. Bunyi dia memang bising gila. Kalau dekat rumah saya ni, saya letak dia dekat ruang tamu, bila dia berbunyi memang satu rumah akan kedengaran lah. Even dekat luar rumah pun orang akan dengar. Nampak kecil je tapi bunyi dia memang menyakitkan. Okey, seterusnya dia bagi kepada kita satu token untuk dia bagi kepada kita 2 token untuk RFID ni. Tujuan dia katakan alarm berbunyi, so kita touch sahaja dekat skrin, dekat sensor yang saya tunjuk tadi, automatic dia akan disarm alarm kita. Dan last kali dia bagi kepada kita 2 remote control
control ni macam satu saya guna dan satu lagi saya simpan dalam rumah di tempat yang tersembunyi, yang susah orang cari. Saya bimbang juga kalau remote controller ni hilang, nanti nak turn off dia macam mana. Tapi itu adalah kebimbangan saya di peringkat awal masa mula-mula beli. Lepas dah guna dia dalam satu jangka masa macam tu, saya dah faham cara dia berfungsi, tak ada remote pun tak ada masalah. Okey, jom kita tengok dia punya interface dalaman, sebab salah satu main point jualan dia adalah dia punya interface ni, UI dia sangat-sangat simple. Belum buka lagi, plastik pun belum buka lagi plastik dia ni, sebab saya memang just turn on macam tu sahaja. Dekat bahagian atas ni kita boleh nampak sama ada signal ataupun tak kalau kita cucuk SIM card masuk dekat dalam. Kemudian dia punya wifi, dia pakai wifi 2.4 GHz. So macam kebanyakan router yang datang sekarang, dia automatic pakai 5 GHz ataupun 2.4 GHz. Jadi SSID tu ada satu sahaja. Kalau anda guna router macam tu, anda kena masuk dekat dia punya IP address, kemudian anda kena asingkan 2.4 GHz dengan 5 GHz, baru benda alah ni detect lah. So belah kiri ni adalah dia punya status semasa. Kita boleh nampak dekat bahagian atas ni ada masa, yang mana masa ni dia follow masa internet. Dekat bahagian bawah kiri adalah dia punya status, which is sekarang saya disarm lah. Disarm ni maksudnya kita membenarkan apa yang berlaku, kiranya macam kita berada dekat rumah, lepas tu security berada di paras yang normal. Dan dekat sini ada call, untuk kita call 5 number yang kita set. Katakan anak kita berada dekat rumah, dia nak call kita, dia tak ada telefon, so dia boleh terus call guna dekat sini. But of course anda kena masukkan SIM card. Lepas tu dekat menu ni untuk kita setting semua benda. Kejap lagi saya cerita detail tentang menu. Dan ini dia punya status, kita boleh pilih nak arm, stay arm ataupun disarm. Lepas tu ada socket lah. Arm ni maksudnya kita nak kita punya security tu berada di tahap tertinggi. Kita nak tinggal di rumah ke, kita pakai arm lah. Lepas tu stay arm ni maksudnya bila kita ada dekat rumah, ada kawasan-kawasan tertentu macam kita tak nak orang masuk dekat tu. Macam saya kan, saya ada satu lagi cabin ataupun store dekat rumah. Jadi bila saya berada dekat rumah, saya boleh set dekat cabin tu stay arm. Kiranya kalau ada orang masuk rumah saya, dia tak berbunyi. Tapi kalau ada orang cuba masuk dekat kabin rumah saya, ketika saya ada, kabin tu akan berbunyi. Alarm ni akan berbunyi. So anda kena pilih yang mana anda nak guna lah. But of course, bila bunyi bising, anda boleh tekan disarm. And untuk makluman anda, dia punya panel ni pun ada speaker and dia pun berbunyi bila mana ada orang masuk ataupun pecah rumah anda, pecah masuk rumah anda. Cuma bunyi speaker dia tu tak kuat sangat. Nak kuat, anda kena pakai siren lah. Lepas tu kan, kita pergi kita nak tahu cara untuk kita register, macam contoh motion sensor dan juga door wireless sensor ni. Cara dia simple saja guys. Kita pergi dekat menu dan dekat sini ada bahagian part. Tapi sebelum tu, bila anda dapat benda alah ni, anda set wifi dulu. So dekat wifi ni anda just ailing, unbind, anda boleh cuba sendirilah configure, which is sangat-sangat senang. Lepas tu anda boleh pergi dekat parts ni, anda pun akan diberi beberapa pilihan. Macam contoh remote, anda kena register dia dulu. Cara register simple saja. Anda just tekan remote dan anda tekan tambah dekat bawah ni, dan dia akan automatic detect. Lepas tu ada juga detector, yang mana dua benda alah ni kita panggil dia sebagai detector. Ini adalah wireless door detector, manakala ini adalah motion detector ataupun motion sensor lah. Cara top up dia, cara tambah dia pun senang gila. Macam saya bagi tahu tadi, untuk wireless door detector ni dia bagi kepada kita 5 biji. So kalau ada 5 pintu yang anda nak jaga, okey lah. Macam saya letak dekat pintu utama rumah saya, lepas tu pintu belakang, pintu tepi, lepas tu dekat bahagian atas ni kan ada satu tempat untuk kita masuk ke dalam atap rumah kita. Lepas tu dekat kabin saya. So 5 mencukupi bagi saya, tapi siapa yang rumah besar gedabak macam istana tu, anda boleh top up lagi lah. Lepas tu kita boleh tambah RFID, which is ini adalah dia punya RFID. Dan yang best tentang benda alah ni kan, sebelum saya demo bagaimana dia berfungsi, saya nak cerita tentang dia punya apps. Walaupun ini adalah produk OEM, but still kita boleh guna apps. So apps dia sharing dengan banyak device yang lain, but still cara untuk guna simple gila. Okay, apps dia nama Smart Life. Lepas tu bila kita nak add device kan, kita just tekan tambah yang ada dekat atas ni. But of course saya dah pun add device saya. Dekat sini dia dah detect alarm host. So kita tekan dia and kita akan dapat tengok status semasa. Dekat atas ni dia bagi tahu kita punya alarm system ni berada dalam disarm
disarm. Disarm maksudnya kita dah lepaskan dia, kalau ada orang buka pintu ke, ada pergerakan ke, dia punya alarm tak akan berbunyi. Dan kita boleh pilih away, kita boleh pilih home, SOS. Dekat bawah ada history, record, ada accessory dan juga setting. Macam dekat control panel tadi kita boleh tambahkan kita punya sensor dan sebagainya. Sama juga dekat apps ni pun kita boleh tambah, which is kita tekan accessory, lepas tu kita pergi dekat detector dan kita tekan tambah. Macam ni saya tambah yang baru, yang ni saya tambah yang baru. Dan tekan automatic detect guys. Dia pun tulis tips device add success. So kita tekan confirm. Lepas tu saya suggest untuk anda tukar nama dia supaya tak pening kepala. So dekat sini dia ada tulis detector 7. Ini adalah detector 7. Kita tukar nama, saya letak nama pintu hati. So, bila kita dah tukar nama, and zone attribute ni kita kena baiki juga. Kita nak yang macam mana? Ada stay arm aktif, ada out arm aktif, ada 24 hours aktif, ada close doorbell, 24 hours silent dan juga stay arm and out arm aktif without delay lah. Jadi, biasanya saya akan pilih kalau stay arm ni maksudnya dekat rumah kita ada tapi kita nak security di certain area. Manakala out arm pula bila mana kita keluar rumah kita lah. Jadi yang ni saya nak buat dia out arm lah. Sebagai contoh out arm without delay, dan saya tekan save. Lepas tu dia dah detect. Dan kita ambil dia, kita pergi tampal dekat mana-mana pintu rumah kita lah, di tempat yang terbuka macam tu. Make sure dia bertangkup. Make sure anda kena make sure dia bertangkup. And benda ni kita boleh tampal guna masking tape dengan 3M punya tape. And dia dah pun bagi double side tape kepada kita. Untuk motion sensor ni dia ada bagi mount kepada kita. Tapi kita pun boleh lekatkan dia guna 3M tape sebab dia tak berat sangat. Sama juga dengan dia punya siren ni. Lepas tu sekarang saya pindah status dia, saya buat away lah. Saya buat away, then dia akan keluar notification dekat smartphone kita. Dia bagi tahu system arm from alarm host. Biasanya akan ada delay lah. So far walaupun dia bagi tahu tak ada delay, dia akan ada delay supaya kita dapat keluar rumah dulu baru dia berfungsi. So bila kita tutup pintu dia akan bertangkup macam ni kan. Bila kita buka pintu dia akan berpisah. Walaupun dia dah bertangkup lepas dia berpisah sekali tu, kita still siren ni akan terus berbunyi lah. Jadi anda tak perlu risau, maybe pencuri ketika tu macam cuak gila kan. Dan sama juga anda akan dapat notification dekat smartphone macam yang anda nampak tadi. Dan anda boleh check history juga. So basically dengan harga RM419 Malaysia, anda boleh nampak dia punya function ni bagi saya sangat-sangat berbaloi lah. Sangat-sangat berbaloi. Kita nak kata dia sempurna tu tak, sebab harga dia pun RM419 kan. Tapi at least ada. Kita pun tahu pergerakan dalam rumah kita. Lagi-lagi kalau kita keluar rumah, balik kampung dan sebagainya. That's why saya rasa berbaloi gila saya buat video ni. Walaupun produk ni produk OEM, saya yakin anda pun perlukannya. Kalau anda berminat untuk beli, saya sediakan link dalam ruangan description box below untuk anda beli dengan data ni lah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.